Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah 5 Julai 2023 akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Selangor. Hari mengundi PRU DUN ke-15 di 6 negeri akan berlangsung serentak pada 12 Ogos ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 29 Julai ini. PRU DUN tersebut melibatkan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu dan Selangor. Tarikh keluar writ 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Tempoh berkempen pula ditetapkan selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding. Majoriti pemilih layak mengundi pada PRU DUN ke-15 pada 12 Ogos ini membabitkan pengundi berusia antara 21 hingga 29 tahun. Statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan pemilih dalam lingkungan usia berkenaan seramai 2,169,120 orang daripada keseluruhan 9,773,571 pengundi. Selangor mencatatkan jumlah pengundi paling ramai iaitu 3,747,057 pemilih, diikuti Kedah dan Kelantan masing-masing seramai 1,585,085 dan 1,411,912 pemilih. Pada PRU DUN ke-15 ini sebanyak 3,450 pusat mengundi dengan 17,425 tempat mengundi disediakan dengan anggaran peruntukan RM420 juta. Semakan maklumat pengundian, maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan boleh dibuat bermula 17 Julai ini. 20% daripada kira-kira 9,000 pegawai dan anggota Polis Perak akan membantu penugasan pada PRU DUN ke-15. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, senarai nama mereka terlibat telah diserahkan ke Bukit Aman. Kontijen Perak akan membantu penugasan di Pulau Pinang, Kedah dan Selangor. Kita tidak mahu menjejaskan kekuatan yang kita ada ni, kita bagi ke negeri lain, menjejaskan kita punya penugasan kita di negeri sendiri. Tak, jadi kita pastikan penugasan kita cukup, kita baru kita bagi lebihan tu kepada negeri lain. Tapi memang ada kota dia. Mengulas mengenai perkembangan insiden kebakaran bilik siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak minggu lalu, Datuk Seri Muhammad Yusri berkata laporan mengenai punca kejadian daripada bomba dan Jabatan Kejaraya JKR akan diketahui dalam tempoh 2 minggu. Penetapan 12 Ogos sebagai hari mengundi dilihat sesuai bagi memberi ruang kepada rakyat serta jentera parti membuat persediaan rapi menghadapi PRU DUN ke-15. Maklumat awal ini telah diperolehi, ini akan membantu. Ini saya yakin dapat membantu masyarakat mengatur semula penjadualan tentang aktiviti mereka bagi memastikan bahawa pilihan raya kali ini jumlah mereka yang mengundi akan lebih tinggi lagi daripada PRU yang lepas. Di PRN ini kita juga berharap bahawa pengundi-pengundi luar dapat balik apabila mengetahui lebih awal dan ini memberi ruang kepada mereka mengatur perjalanan yang selamat, di samping akan memudahkan mereka menentukan tempat-tempat mengundi lebih awal lagi. Beliau ditemui media di Pejabat Menteri Besar di Wisma Negeri Seremban. Golongan nelayan yang mendapat bantuan peralatan penangkapan ikan daripada kerajaan diingatkan supaya tidak menjual kemudahan tersebut. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, mereka yang dikesan terlibat dengan aktiviti berkenaan berdepan tindakan tegas termasuk pembatalan pendaftaran ahli.
efek dia besar kalau dibatalkan ahli ini kerana mereka tidak akan layak lagi mendapat bantuan kerajaan. Jadi saya harap nelayan ambil peka tentang perkara ini betul-betul serius menggunakan alat yang diberikan, dan so far setelah kita melakukan pembuktian menunjukkan keseriusan kita di peringkat bawah untuk memastikan bantuan kerajaan ini digunakan secara optimum dan secara telus. Kita belum dapat apa-apa laporan pun tentang kegiatan menjual barang ini. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra Madani dan sesi libat urus bersama nelayan di Kompleks Perikanan LKIM Geting, Tumpat, Kelantan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata setakat ini tiada sebarang krisis bekalan ikan direkodkan di seluruh negara. Jelasnya, walaupun negara dilanda cuaca panas baru-baru ini, bekalan tersebut masih mencukupi. Operasi mencari dua lagi mangsa tragedi kepala air di Kemaman giat dijalankan. Laporan penuh kita terus sahaja bersama Jamilah Hanim Jamil di lokasi. Teruskan Jamilah. Silakan Jamilah. Silakan Jamilah. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan terkini terjadi kepala air di Kemaman ini, dan untuk makluman semua penonton RTM, dua lagi mangsa tragedi kepala air masih belum ditemui meskipun pelbagai usaha dan cari lakukan selepas 96 jam operasi mencari dan menyelamat mangsa. Dan menurut Timbalan Pengarah JBPM Terengganu, Muhammad Kariri Madrasat, setakat 5 petang tadi usaha mencari dua mangsa iaitu Puteri Nur Fatin Karim 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun masih belum menemui sebarang penunjuk baru. Namun pihaknya percaya kedua-dua mangsa masih lagi berada di sekitar sektor pencarian sepanjang 35 km iaitu dari lokasi kejadian sehingga ke muara Sungai Kemaman. Menurut beliau lagi, operasi yang memasuki hari keempat hari ini berdepan sedikit kesukaran apabila hujan lebat berlaku lebih 3 jam sekitar 12.30 tengah hari tadi. Dan SAR akan terus dilakukan sehingga pasukan penyelamat berpuas hati dengan keseluruhan kawasan pencarian. Dan pihaknya turut meminta kerjasama daripada semua pihak termasuk komuniti nelayan dan laut untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ternampak sebarang objek yang dipercayai mangsa. Dan untuk makluman semua, operasi yang disertai 174 anggota pasukan penyelamat terdiri daripada pelbagai agensi termasuk polis, bomba, pasukan gerakan am, APM dan turut dibantu sukarelawan serta orang awam. Selain itu, 1 unit drone, 6 ekor anjing dari unit pengesan K9, bomba dan polis turut membantu operasi. Dan untuk makluman semua, dalam kejadian kira-kira 5 hingga 6 petang pada Sabtu lalu, 9 sekeluarga dari Feda Lepar Hilir Pahang termasuk Ahmad Fikri yang merupakan bakal menantu ahli keluarga dari Batu Pahat Johor dihanyutkan kepala air berikutan hujan lebat yang berlaku. Dan 8 mangsa yang telah ditemui, kalau saya boleh kongsikan, ialah Allahyarham Karim Abdullah 39 tahun dan isterinya Azizah Iyi serta 4 anak mereka iaitu Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun, Puteri Nur Arina Natasha 10 tahun, Muhammad Haziq Zikri Karim 6 tahun, Puteri Ariana Umaira Karim 4 tahun serta 2 lagi yang baru ditemui semalam iaitu Puteri Balkis Izzati Abdul Rahman 18 tahun dan adik tirinya Puteri Alia Maisara 16 tahun.
Dan untuk makluman semua juga, tragedi kepala air di Kemaman ini merupakan yang terbesar selepas tragedi yang berlaku pada 2012 iaitu di Pantai Pandak Cendereng, Kuala Terengganu yang turut mengorbankan 6 orang pada waktu itu. Dan pada tahun yang sama juga turut berlaku kejadian kepala air di Beluka Bukit, Hulu Terengganu yang juga telah meragut 6 nyawa. Jadi untuk itu saja perkembangan untuk berita wilayah petang ini. Sahi kembali kepada anda, silakan. Terima kasih Jamilah. Dalam pada itu, teknologi drone digunakan pada hari keempat operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa tragedi kepala air jeram Air Putih Kemaman bagi membantu memudahkan pasukan pencarian mengesan 2 lagi mangsa yang belum ditemui. Komander Operasi Unit Drone dari Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Taufik Abdul Sattar memberitahu, hari ini pemantauan itu dibuat di sekitar sektor B hingga ke sektor C. Bersama 2 orang ahli pasukan, pemantauan udara secara berkala dan pengesanan di lokasi strategik dibuat melibatkan kawasan yang sukar dimasuki pasukan SAR. Beliau berkata drone berkapabiliti tinggi Matrix 210 itu mempunyai kamera image thermal yang berupaya mengenal pasti objek dengan kesan haba terutamanya pada waktu malam. Apabila kita lakukan penerbangan di satu-satu kawasan, kita akan lock dia punya location dan kita akan bagi maklumat tersebut kepada pasukan penyelamat di air ataupun di darat untuk mobilize ke lokasi tersebut. Jadi eye on the sky, sebagaimana yang kita kenali, drone capability dia untuk bergerak jauh dalam masa yang cepat, pantas. Anytime apabila kita dapat saja maklumat ada penemuan mangsa dengan kawasan yang seluas ini, kita boleh gerakkan dengan pantas drone ini sehingga sejauh 10 km daripada udara sahaja, tak perlu melalui jalan darat. Jenazah 7 daripada 9 sekeluarga yang terkorban dalam tragedi kepala air di jeram Air Putih selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Kesemua mereka dikebumi di tanah perkuburan Islam Felda Lepar Hilir 3 lewat malam tadi. 7 jenazah itu ialah Karim Abdullah 39 tahun dan isterinya Azizah AE 40 tahun. Turut dikebumikan 5 anak mereka, Muhammad Zulkarnain Haikal, Putri Norina Natasha, Muhammad Haziq Zikri, Putri Ariana Umaira dan Putri Balkis Izzati Abdul Rahman. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri lebih 300 orang. Terdahulu, van yang membawa kesemua jenazah tiba di Masjid Ubudiah Felda Lepar Hilir 3 diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan. Setakat ini, 2 lagi mangsa masih hilang, Putri Nur Fatin, 14 tahun dan tunang kepada Putri Balkis Izzati iaitu Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun. Perkembangan Liga Malaysia memperkuat jentera tengah pasukan menjadi fokus utama Kelantan United FC KUFC bagi mengharungi baki saingan Liga musim ini. Ketika ini, kelab itu dilaporkan membawa masuk pemain import dari Uzbekistan, Sirojidin Rahmatullah. Menurut pengarah eksekutif KUFC Wan Muhammad Zul Ikman Wan Abdul Aziz, pemain itu telah menandatangani kontrak hari ini untuk bersama pasukan sehingga hujung musim. Jelas, Wan Muhammad Zul Ikman, pemain berusia 30 tahun itu pernah beraksi bersama kelab Liga Uzbekistan Marshal Mubarak dan berpengalaman beraksi di Liga Bangladesh bersama Saif SC pada musim 2020-2021. Menurut beliau, Rahmatullah yang bermain di posisi tengah pertahanan menjadi taruhan terbaru KUFC untuk kembali mencabar dalam saingan Liga Super. Rahmatullah merupakan pemain import keempat yang diikat KUFC pada jendela perpindahan pemain. 3 pemain import lain yang menyertai KUFC adalah 2 pemain Korea Selatan, Kim Min Kyu yang bermain di bahagian sayap, pemain pertahanan Kim Diok 21 dan bekas penyerang import Kelantan FC Ismail Akinade. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Bersama Met Malaysia untuk petang ini, kita ikuti paparan cuaca terkini. Di semenanjung Malaysia setakat ini, cuaca adalah baik bagi kebanyakan tempat, namun ribut petir masih lagi berlaku di beberapa tempat, terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, bermula dari utara sehingga ke Johor Barat dan juga di sekitar pantai timur, iaitu di sekitar pedalaman negeri Terengganu serta di bahagian timur
negeri Pahang. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala di sekitar bahagian pantai barat ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Keadaan ribut peti di kawasan perairan juga masih lagi berlaku dan diramalkan akan terus berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula, setakat ini hujan dan ribut peti hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di sekitar Sandakan negeri Sabah, manakala di Sarawak pula lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak. Ia dijangkakan akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, untuk makluman semua, sebarang maklumat terkini anda terus layari laman sesawang kami. Manakala untuk ramalan cuaca pada malam nanti sehingga ke keesokan pagi, dijangkakan hujan dan ribut peti masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian perairan rantau negara kita, perairan Condor Reef North dan juga di bahagian perairan Sabah serta perairan Sarawak. Manakala di bahagian pedalaman negeri Sarawak dijangkakan hujan dan ribut peti berpotensi untuk berlaku sekitar jam 2 pagi sehingga ke awal pagi esok. Manakala di Semenanjung Malaysia pula dijangkakan tiada hujan untuk awal pagi esok. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Anda terus layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Antara fokus negeri di bawah bayu, MUIS dan UMS jalin kerjasama bagi menyelaras aktiviti pengeluaran produk halal. Butirannya terus saja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, terima kasih Zahir. Usaha menyebar luas ilmu dan latihan profesional dalam mengeluarkan produk halal di Sabah maju setapak lagi menerusi kerjasama antara Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Universiti Malaysia Sabah UMS. Pagi tadi berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak. MOU ini membabitkan kerjasama dalam aktiviti penyelidikan, pembangunan modal kursus dan pemerkasaan modal insan dalam bidang halal khususnya di Sabah. MOU ditandatangani Yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Parlimen Yahya Hussein dan Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Ramlan Awang Ali, manakala UMS diwakili Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dan pendaftar UMS Lukman Rida Anwar. Majlis yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, merangkap Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Majlis Ugama Islam Sabah sudah menubuhkan MUIS Halal Hub, yang mana ini sangat penting untuk menjadi wadah kepada kita di negeri Sabah bagi membantu memperkasa halal. Hari ini adalah antara bahagian daripada program aktiviti yang akan mendukung MUIS Halal Hub.
Antara skop MOU ini menyelaras inisiatif penyelidikan dalam penyelenggaraan, penghasilan, pengeluaran, pembangunan modul dan menjalankan kursus berkaitan dengan pengeluaran serta pensijilan produk dan makanan halal. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Kasim dalam ucapannya berkata, kerjasama UMS melalui Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan FSMP wajar diwujud bagi meningkatkan keterlihatan UMS dalam memperkasa industri halal negara. Ia termasuk pemindahan ilmu daripada pakar berkaitan bidang syariah, sains halal dan sains makanan. Ya, cadangan menggabungkan Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Costa akan dibincangkan secara menyeluruh oleh Majlis Tertinggi PBS. Demikian menurut Naib Presiden PBS, Datuk Ruslan Muharram ketika ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Pada kita memang ianya satu cadangan yang baik untuk menyatupadukan kita dalam kelompok parti-parti lokal ini, dan tapi dalam masa yang sama pula juga kita di peringkat Parti Bersatu Sabah itu kita mempunyai 3 bahagian. PBS telah pun mewujudkan satu parti multiracial. Sebelum ini, Presiden STAR Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mendedahkan cadangan untuk menggabungkan parti itu dan PBS dengan matlamat memperkukuh kedudukan politik masing-masing. Semasa PRN Sabah ke-16 September 2020, PBS dan STAR masing-masing memenangi 7 dan 6 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sabah memiliki 73 kerusi DUN. Jabatan Penjara Negeri Sabah menunjukkan prestasi yang baik apabila hampir mencapai standard penjara dunia. Ia sekaligus meletakkan penjara Sabah antara yang terbaik di negara ini. Menurut Komisioner Jeneral Penjara KJP Datuk Nordin Muhammad, pencapaian itu berlandaskan 5 KPI utama standard antarabangsa iaitu kadar pemenjaraan, kesesakan, populasi reman, residivis dan pemulihan dalam komuniti. Di Sabah, kadar pemenjaraan adalah 104 orang daripada 100,000 penduduk, kesesakan mencatat negatif 3% daripada 20% residivis atau jenayah berulang, 16 daripada 20% dan pemulihan dalam komuniti merekodkan 32.3 daripada 66.7%. Hanya satu KPI perlu diperbaiki, iaitu populasi reman, kerana Sabah mencatatkan 29% berbanding 20% yang ditetapkan. Datuk Nordin berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Penjara Malaysia Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Model tagal yang diwujudkan Jabatan Perikanan Sabah di Stesen Akuakultur Air Tawar Babagon Penampang menjadi sumber rujukan utama penduduk yang berhasrat memperkenalkan stesen itu di kawasan mereka. Tagal atau bonbon merupakan satu pendekatan tradisional penduduk negeri di Bawah Bayu dalam memelihara sumber perikanan sungai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Azhar Kasim berkata, sistem tagal pada mulanya diwujudkan untuk membolehkan ikan di sungai membesar melalui penangkapan berjadual. Sistem ini akhirnya telah menjadi satu produk pelancongan Sabah. Kita akan cuba mengenal pasti sungai-sungai yang sesuai mempunyai populasi ikan untuk kita terus menyertai program tagal tradisi ini di peringkat negeri Sabah. Dan memang kita ada sasaran. Contohnya pada tahun ini kita sebenarnya tidak banyak sasaran, kita lebih kurang 10 tagal sahaja kita wujudkan. Azhar berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Tagal Sungai Kampung Ranggu Tawau. Majlis Perasmian disempurnakan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Dun Balong, Amran Karim, yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Balong, Datuk Hamil Awang. Dalam teks ucapannya, Datuk Hamil menjelaskan tagal Eko Pelancongan Kampung Ranggu adalah tagal kedua diwujudkan di kawasan pantai timur Sabah selepas tagal tradisi Kampung Balung Kokos. Ia merupakan satu program konservasi melalui penglibatan komuniti. Pelaksanaan sistem ini membolehkan komuniti luar bandar mendapat peluang pekerjaan dengan mewujudkan pakej-pakej pelancongan melibatkan aktiviti lain seperti hiking dan berkhemah di kawasan tagal.
Sementara itu, bercakap kepada pemberita, Amran berkata pewujudan sistem tagal telah meningkatkan kesedaran penduduk mengenai kepentingan memelihara sungai sekaligus mempelbagaikan pendapatan menerusi ekor pelancongan. Dengan wujudnya tagal ada 2 di kawasan Dun Balong dan ini juga merancangkan lagi ekonomi penduduk setempat yang mana dengan kedatangan pelancong domestik akan menambah dan menjana ekonomi mereka. Tentu saja sebab bila kita tengok sungai ini sudah mula tercemar, bila orang sudah mula buang sampah, bila hidupan pun tak terjaga kan, sebab orang sudah tidak guna pakai sungai sebagai sumber untuk mandi dengan air. Jadi bila ada peluang yang diwujudkan oleh Jabatan Perikanan, kita ambil peluang itu untuk jaga balik ekosistem sungai dan pelihara dia. Bagi menjayakan sistem tagal ini, Jabatan Perikanan turut memberikan hikmat nasihat serta menyediakan bantuan benih, makanan ikan dan tempat penyimpanan ikan. Setakat ini, sebanyak 613 buah tagal diwujudkan di Sabah yang telah berjaya menerima pengiktirafan di peringkat negeri dan kebangsaan. Warga Politeknik Poli Sisi Zon Sabah disaran terus meningkatkan nilai integriti dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Ini kerana integriti merupakan nilai utama dalam kecemerlangan, tadbir urus cekap serta aspek pentadbiran yang patuh. Demikian ditekankan Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Dullah Muluk ketika berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Politeknik Zon Sabah di Kampus Utama Politeknik Kota Kinabalu. Katanya selain aspek integriti, warga Polisisi Zon Sabah juga perlu memiliki sifat bertanggungjawab dan ketelusan agar mampu melahirkan modal insan yang cemerlang. Seramai 65 warga kerja Polisisi Zon Sabah terdiri 44 orang kaki tangan akademik dan 21 kaki tangan sokongan akademik menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2022. Baik saudara, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Untuk perkembangan seterusnya kembali bersama Zahid di Angkasa Putih. Silakan Zahid. Terima kasih dia. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, peningkatan kemahiran semula bakat tempatan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL) dan Certification for IT Personnel by Malaysia Board of Technologies (MBOT) kepada pemain industri untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan lebih memfokus serta menggalakkan peningkatan kemahiran pekerja sedia ada di Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, Sarawak prihatin dengan prestasi ekonominya dan berhasrat untuk menjadi ekonomi bernilai tinggi yang dibina di atas tenaga kerja yang mahir, berpengetahuan serta berprestasi tinggi. Upscaling or rescaling of our local talents is one of the platform to reduce our dependencies on hiring expatriate. Research shows that employer investment in upgrading the skill of their employees deliver strong return. You improve the skill of your workers, your company will get better return. It depends on our workforce. So in addition to that, in order to make this most impactful investment, education ecosystem shareholders need to better understand that skills are readily available within the adult population, and where the greatest skill gap exists.
Beliau berkata demikian semasa majlis penangguhan sesi rangkaian sinergi, upskilling dan kemahiran semula pekerja tempatan di Bintulu pagi tadi. Ujar beliau lagi, dengan adanya program seperti ini, ia selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2023 untuk mencapai sasaran 30% tenaga kerja mahir dan melahirkan bakat tempatan yang mencukupi, dan seramai 56 buah syarikat di Bintulu telah menyertai program tersebut. Jambatan besi Nanga Meluan Julau yang menelan kos 8.6 juta ringgit kini telah siap sepenuhnya sekaligus memberi manfaat kepada 12 buah rumah panjang di Ulu Mujuk, Kanawit, Julau. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Meluan Roland Duat Jubin menyifatkan penantian dan harapan penduduk di kawasan itu akhirnya menjadi kenyataan, dan beliau berterima kasih atas keprihatinan serta komitmen kerajaan negeri yang memahami nadi rakyat di kawasan pedalaman. Saya begitu bangga sekali kerana Stay Bridge ini sudah siap dan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kawasan saya, terutama kepada 12 rumah panjang kepada Ulu Mujuk dan juga klinik dan sekolah khasnya. Beliau ditemui media ketika mengadakan lawatan kerja ke Nanga Meluan Julau semalam. Siapnya jambatan tersebut bakal merancangkan kegiatan ekonomi penduduk setempat selain mampu menjadi salah satu kawasan pelancongan. Nanga Meluan Julau terkenal dengan Kubu Brok Nanga Meluan yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Malah kawasan Ulu Mujuk Kanawit, Julau turut mempunyai air terjun dan kawasan riadah yang mampu menjadi tarikan kepada pengunjung luar. Sementara itu, bagi pengurus projek Nelson Chang, walaupun berdepan pelbagai kesulitan semasa pembinaan jambatan itu, mereka bersyukur akhirnya ia dapat disiapkan dengan jayanya. This project, the length of the span is 135 meter. It will cost about 8.6 million. Then this project is main issue is the deck and the foundation is very high from the level, so it's around 20 meters. Gagal amat kami laban jabatan tu ke udah tembau beberapa bulan tu kudah nyalai penguntung kami nam sai laban subak kami tu merau jauh amat nyalai tu tadi siti hari pemansang degagak perintah kelebih perintah kita di Menara Sarawak tu. Persatuan Badminton Sarawak SBA menerima tajaan berjumlah 1.5 juta ringgit daripada syarikat terkemuka dalam industri ferrosilikon, iaitu pertama Ferroalloy Sdn Bhd bagi tujuan pembangunan pemain badminton remaja di negeri ini. Di bawah tajaan berkenaan, syarikat tersebut akan menyumbang sebanyak RM300,000 setiap tahun kepada SBA untuk tempoh 5 tahun. Majlis simbolik penyerahan cek replika tajaan tersebut disampaikan oleh pengurus besar syarikat itu, Yuki Nakamura, kepada Setiausaha Kehormat SBA Ting Chung Zung di Kuching pagi tadi. Ia turut disaksikan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bercakap dalam sidang media, Datuk Seri Abdul Karim berharap lebih banyak syarikat korporat tampil untuk membantu dalam pembangunan sukan di negeri ini, khususnya melibatkan atlet remaja. Usaha itu, katanya, tidak seharusnya diletakkan kepada pihak kerajaan semata-mata. Beliau juga mengesahkan lokasi bagi acara badminton pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024 yang akan berlangsung di Sibu. Sehubungan itu, Datuk Seri Karim melahirkan harapan skuad badminton Sarawak dapat melepasi kelompok 4 terbaik pada Tamasya itu kelak. Pada SUKMA 2022, Sarawak berjaya menamatkan penantian 30 tahun untuk memenangi pingat dalam acara itu, menerusi pingat gangsa dalam acara beregu campuran. Katanya, sukan badminton di Sarawak telah menunjukkan peningkatan memberansangkan sejak 2 tahun lepas. Ini kerana terdapat beberapa pemain Sarawak yang berada dalam skuad kebangsaan ketika ini seperti Wong Ling Ching. Sementara itu, hadiah wang tunai berjumlah lebih RM30,000 menanti para pemenang pada kejohanan badminton remaja Piala Abang Jo dan Jumaani yang akan diadakan di Kuching bulan depan. Menurut Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Sarawak SBA, Ting Cheng Zong, kejohanan itu dijadual berlangsung dari 4 hingga 6 Ogos, bertempat di Dewan SBA Jalan Lapangan Terbang.
Katanya konsep kejohanan tersebut adalah berpasukan seperti kejohanan Piala Thomas dan Uber dan kategori penyertaan hanya untuk pemain berumur 18 tahun dan ke bawah dari kelab yang berdaftar. Penyertaan bagi merebut setiap piala masing-masingnya terhad kepada 16 buah pasukan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah dijemput menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Ting berkata demikian pada siram media di Kuching pagi tadi. Golongan belia khususnya di bahagian Betong diseru untuk merebut peluang menyertai karnival berbasikal layar sebagai platform mengetengah bakat mereka dalam sukan itu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, karnival itu yang diadakan dengan kerjasama Perbadanan Sukan Sarawak SSC akan memilih belia yang berpotensi untuk dipelawa menyertai skuad berbasikal Sarawak. Ini penting selari dengan usaha kementeriannya menjadikan Sarawak sebagai sport powerhouse di negara ini. Tapi kalau ingin melihat kepada polisi kementerian untuk menjadikan Sarawak sebagai sport powerhouse tahun 2030, ini hanya beberapa tahun saja lagi, 6 tahun lebih saja lagi, kita memerlukan banyak. We need a big pool of talent untuk membawa mereka ke yang lebih lagi. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mengadakan rakaman randau pemansang bersama stesen radio YFM Iban RTM Kuching mengenai karnival berbasikal layar di Kuching hari ini. Sementara itu, Datuk Gerald yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Betong berkata edisi kelima karnival itu akan bermula pada 1 hingga 3 September tahun ini. Pihaknya menyasarkan lebih 300 peserta termasuk dari luar negara menyertai acara lumba basikal iaitu kategori kriterium dan lembu raya yang menyediakan hadiah keseluruhan berjumlah RM38,000. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan pada karnival itu, antaranya persembahan pentas, gerai jualan dan pameran. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih, Vi. Di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, pengarah syarikat Kita Semula didenda RM18,000 dan penalti RM2.43 juta kerana gagal mengemukakan penyata pendapatan borang si taksiran 2021 hingga 2022 melibatkan nilai cukai pendapatan lebih RM3.3 juta. Magistrate Nur Zihan Abdul Rahman memerintahkan tertuduh Wong Siu Lian menjalani hukuman penjara 12 bulan jika gagal bayar denda. Mengikut pertuduhan, Siu Lian gagal mengemukakan penyata pendapatan bercukai berjumlah lebih RM1.8 juta bagi cukai taksiran 2021 dan lebih RM1.5 juta untuk tahun 2022. Dia sepatutnya membayar cukai lebih RM438,000 tahun 2021 dan RM374,000 tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967. Ia memperuntukkan denda RM20,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya dan membayar penalti khas 3 kali ganda amaun cukai yang dikenakan. Kerajaan Negeri Melaka beri jaminan kebajikan hampir 200 peniaga di Bandar Hilir termasuk di Uptown Pahlawan Walk sentiasa diutamakan berikutan susulan perancangan pelaksanaan program zon bebas kenderaan di kawasan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata perancangan rapi sedang dilakukan dengan jaminan lokasi baru yang lebih baik. Kawasan-kawasan yang terlibat akan dilihat sebagai satu kawasan daya tarikan baru. Maka kereta-kereta juga akan diubah haluannya termasuk terkena di kawasan yang sekarang ini. Jadi mereka ni dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi, lebih menarik. Jadi bila diterangkan malam tadi, banyak mereka yang teruja untuk nak mengetahui lebih baik lagi bagaimana mereka boleh dapat bersama-sama. So kita akan keep on engaging with them. So pasti kerajaan mengambil berat semua pandangan dan cadangan. Dan akhirnya kita akan bersama-sama mencari titik persamaan untuk kebaikan bersama.
Kerajaan negeri merancang mewujudkan zon bebas kenderaan sejauh 2.4 km pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bertujuan memastikan Melaka bergelar bandar rendah karbon. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Lima saksi dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes tembakan di hadapan sebuah rumah di Kuala Gula, Kuala Kurau semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata pihaknya yakin dapat menyelesaikan kes tersebut dalam masa terdekat. Pada masa sama, beliau meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai insiden berkenaan tampil ke Balai Polis berdekatan bagi membantu siasatan. Kita masih lagi dalam siasatan. Apakah puncanya berlaku perkara ini? Tembakan yang berlaku di rumah mangsa. Mungkin ada pelbagai faktor, kita pun tak tahu lagi. Perniagaan ke, persaingan ke, sindiket, masih lagi dalam siasatan. Kita akan siasatan kita mengkaumi pelbagai aspek lah. Dalam kejadian 3 pagi semalam, suspek seorang lelaki menaiki motosikal melepaskan beberapa das tembakan ke arah rumah mangsa. Polis menjumpai 5 kelongsong peluru kaliber 9mm di tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 39 Akta Senjata Api 1971. Kematian pelatih Pusat Latihan Pasukan Gerakan Am PLPGA Ulu Kinta semalam disahkan berpunca daripada strok haba. Ia selepas bedah siasat dijalankan oleh Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB pagi tadi. Komandan PLPGA Ulu Kinta, Superintendent Muhammad Hafiz Kadir berkata, selesai sahaja proses bedah siasat 11.30 pagi tadi, jenazah Constable Muhammad Irfan Irham Badrul Hisham dibawa ke Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq di kamp PGA Ulu Kinta untuk dimandi sebelum disemayangkan. Jenazah kemudian dibawa pulang ke kampung halaman di Felda Keratung, Bandar Tun Razak, Pahang untuk dikebumikan. Dalam kejadian petang semalam, pelatih berusia 21 tahun itu tiba-tiba rebah dan diserang sawan ketika sedang menjalani latihan kursus asas pasukan PGA Siri 1 2023. Beliau kemudian dikejarkan ke Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan untuk menerima rawatan sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 5 petang. Satu sindiket penipuan secara dalam talian berjaya ditumpaskan hasil sebuan ke atas sebuah premis yang diguna sebagai pusat panggilan di kawasan perusahaan Mergong 2 Alustar Isnin lepas. 54 individu yang majoritinya warga asing termasuk seorang wanita berumur 20 hingga 50 tahun ditahan reman selama 4 hari hingga Jumaat ini. Mereka yang ditahan terdiri daripada 3 lelaki tempatan, 2 lelaki warga Bangladesh, 19 lelaki warga Taiwan, 29 lelaki warga Cina dan seorang wanita warga Taiwan. Dalam serbuan juga kita telah berjaya merampas beberapa barangan, antaranya melibatkan satu kenderaan dan satu lori. Lain-lain kita ada juga komputer di sini, nanti ada saya rasa dalam senarai itu juga akan dibagi pada tuan-tuan. Dan dalam kes ini kita akan siasat di bawah 420 KK. Kita akan siasat juga di bawah Seksyen 15.1 Akta Immigration dan juga Seksyen 55, dan kalau tak ada dokumen juga di bawah Seksyen 6.1. Dua lagi saksi iaitu pemilik premis dan pemilik syarikat kenderaan masih dikesan bagi membantu siasatan kes. 2 kontraktor pembinaan di Kedah yang ditamatkan perkhidmatan akan disenarai hitam. Ia berikutan kegagalan menyiapkan projek perumahan di bawah Perbadanan Prima Malaysia Prima mengikut jadual ditetapkan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pihak Prima telah melantik kontraktor baharu serta-merta bagi meneruskan projek perumahan sakit tersebut. Ia melibatkan 2 projek perumahan di Kulim dan 1 di Alustar.
Prima Sungai Ula. Projek yang berada di Kulim ini telah pun mendapat CCC pada bulan Mac tempoh hari. Namun sehingga hari ini vacant possession ataupun VP masih tidak dapat diberikan kepada para pembeli. Sebab hasil tinjauan memang sebenarnya ada kerosakan ataupun kecacatan. Beliau terdahulu meninjau 3 buah projek perumahan Prima di Kedah, Residensi Seri, kedua-duanya di Kulim dan Residensi Simpang 42 di Alor. Menurut Akmal lagi, seramai 499 pembeli Residensi Junjung dan 190 pembeli Residensi Simpang 42 di Alor telah menerima bayaran ganti rugi akibat kelewatan penyiapan projek. Sehingga Jun tahun ini, Prima telah menyiapkan 9 daripada 20 projek sakit di seluruh negara dan bakinya dijangka disiapkan menjelang akhir tahun depan. 62 karya puisi dipertandingkan pada program Jejak Puisi Perlis, pertandingan cerita puisi Anjuran Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis. Pertandingan sebagai platform kepada penyair memperkenal warisan, budaya dan alam semula jadi dan mempromosi lokasi-lokasi pelancongan popular Perlis melalui bakat berpuisi. Pelaksanaan program di bawah Geran Pembangkit Ekonomi Budaya kitaran kedua ini adalah sebahagian daripada rangkaian program pelancongan wilayah utara dan pembangunan ekonomi tempatan yang dinaungi oleh Kementerian Kewangan. Ia merupakan program geran yang mempromosikan aset budaya ketara dan tidak ketara yang unik di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Saya dapat memperkenalkan bakat-bakat baru, terutamanya puisi penulis puisi, pemuisi yang baru yang baru mencokir bakat dan juga yang baru nak try dan juga diorang berani dan saya sangat bangga dengan mereka lah sebenarnya. Saya sangat bangga sebab diorang dapat datang, diorang dapat mempersembahkan puisi mereka, diorang dapat dan at the same time saya sangat bangga saya dapat memperkenalkan, kamilah tim saya dapat memperkenalkan tempat-tempat yang menarik di negeri Perlis. Sepanjang pertandingan berlangsung, peserta dibawa melawat ke tapak-tapak budaya di seluruh negeri. Antaranya Muzium Kota Kayang, Kampung Warna-Warni Kuala Perlis, Wang Kelian, Taman Herba dan Timah Tasuh. Hadiah wang tunai berjumlah hampir RM30,000 bakal menjadi buruan 50 pasukan pada Kejohanan Rugby 7-11 Sevens Kebangsaan 2023. Kejohanan di Ipoh itu dijadual berlangsung 21 hingga 23 Julai ini. Kesatuan Rugby Malaysia memaklumkan kejohanan itu akan diadakan di Stadium Rugby Perak dan Kamp Batalion 23 Regimen Askar Melayu Diraja. Seperti edisi tahun lalu, kejohanan tersebut mengekalkan 4 kategori iaitu lelaki terbuka, wanita terbuka, lelaki bawah 20 tahun dan wanita bawah 20 tahun. Format kejohanan akan dijalankan dalam 2 pusingan iaitu pusingan awal bagi peringkat kumpulan dan pusingan kalah mati untuk peringkat suku akhir ke atas. Bagi memberi impak kejohanan tahun ini, KRM turut membenarkan pemain lelaki skuad kebangsaan Bunga Raya Sevens beraksi untuk negeri masing-masing. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Seterusnya kita ke Selangor. Antara fokus, Selangor peruntuk RM3 juta bina lorong baharu atasi kesesakan. Kita langsung bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan peruntukan RM3 juta bagi membina lorong tambahan di Jalan Persiaran Moqtadahari Shah Alam bagi mengatasi kesesakan terutama pada waktu puncak di kawasan tersebut. Menurut Esko Infrastruktur Negeri, Insinyur Izam Hashim, lorong baru itu dijangka siap Disember tahun ini. Ya. Dah mula pelaksanaannya untuk jadikan supaya sebelah ini lorong 2, sebelah sana pun 2. Ini adalah langkah saya sebut dulu, langkah untuk penyelesaian sementara
short term bagi penyelesaian segera isu bottleneck di jalan ini. Itu dalam pelaksanaan dan berapa bulan? 6 bulan akan siap. Sementara tu control flow kita jalan ya, sehingga siap sehingga siap kita punya lorong ini. Lorong tambahan sepanjang 1 kilometer itu akan memberi manfaat kepada lebih 100,000 pengguna. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan kerja ke tapak projek berkenaan hari ini. Bagi jangka masa panjang, kerajaan negeri turut merancang penambahan 2 lagi lorong tambahan di kawasan tersebut membabitkan kos RM20 juta yang akan ditanggung oleh pihak pemaju. Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Selangor, platform salur maklumat mengenai dasar dilaksana kerajaan secara terus kepada komuniti. Karnival akan berlangsung pada Ahad ini di Dewan Orang Ramai, Kampung Bukit Canggang, Banting. Pengarah Jabatan Penerangan Selangor, Nur Maizatul Akmal Tujat berkata, 25 pempamer agensi kerajaan dan swasta akan terlibat dalam karnival berkenaan. Selangor FM turut memeriahkan karnival tersebut melalui segmen DJ Corner. Program Karnival Kita Madani ini akan menampilkan pelbagai jabatan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Antaranya adalah Selangor FM sendiri yang akan membuka DJ Corner dan menampilkan pelbagai aktiviti yang sangat menarik dan interaktif lah. Saya difahamkan akan membawa selebriti sekali turun padang bertemu dengan rakyat. Dan untuk makluman, program Karnival Kita Madani adalah merupakan program turun padang libat urus yang melibatkan atau merapatkan lagi pemimpin dan juga komuniti. Jadi di sini kita membawakan jabatan agensi turun padang bertemu dengan rakyat, daripada rakyat sendiri mencari kita kan. Kita membawakan pelbagai maklumat yang bermanfaat, kita membawakan pelbagai aktiviti. Karnival akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Dalam pada itu, Nur Maizatul Akmal memaklumkan Jabatan Penerangan Selangor sedang merangka pelbagai program dan pengisian untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Program di Jabatan Penerangan Negeri Selangor tidak hanya tertakluk kepada Karnival Kita Madani. Kita ada pelbagai program dan untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, dalam kalender Jabatan Penerangan Negeri Selangor peringkat negeri, kita ada banyak perancangan dan perancangan ini kita akan berkolaborasi bersama Selangor FM juga, dan antara yang menarik adalah Semarak, program Semarak Gemilang, kemudian kita ada program Kembara, yang ini merupakan program yang pernah kita laksanakan pada tahun lepas, dan ada beberapa lokasi yang terpilih di negeri Selangor akan kita laksanakan program ini melibatkan sekali lagi jabatan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital dan tidak lupa Selangor FM. Laporan itu menutup lintas langsung dari Selangor. Kembali bersama Sahi untuk paparan seterusnya. Terima kasih, Sam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah dan syabas kepada penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian atas penyampaian syarahan umum sempena pelantikannya sebagai Profesor Universiti Sains Malaysia USM. Menurut Perdana Menteri menerusi ucapan di Twitternya, beliau berharap Profesor Dr. Siva Murugan dapat berkhidmat dengan lebih cemerlang serta menyumbang idea dan kepakaran kepada negara. Penganalisis politik yang sering ditemu bual pengamal media dalam dan luar negara itu menyampaikan syarahan umum sempena pelantikan sebagai Profesor USM bertajuk Persetujuan dan Pencanggahan dalam Arena Politik Malaysia. Syarahan beliau antara lain berkisar kepada perkembangan politik negara selain memberi tumpuan kepada evolusi pertukaran anggota gabungan dan pegangan politik yang berubah mengikut peredaran masa.
Datuk Azri Akmal Ayub dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur yang baru berkuat kuasa 7 Ogos depan. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Datuk Nur Syah Saaduddin dalam kenyataan hari ini memaklumkan Datuk Azri Akmal akan memangku pangkat DCP. Beliau sebelum ini merupakan juru iring polis kepada Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan Jabatan Perdana Menteri SAC Mat Zani Elias Muhammad Salahuddin Cik Ali dilantik sebagai Timbalan Pengarah Narkotik Penguatkuasaan Pencegahan Kepolisian Am Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Timbalan Pengarah Narkotik Penguatkuasaan Pencegahan Kepolisian Am JSJN Bukit Aman SAC Mazlin Muhammad Nasir pula dilantik sebagai Ketua Penolong Pengarah Narkotik Pelucuk Hakkan Harta Perundangan Siasatan JSJN Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Manakala Ketua Penolong Pengarah Narkotik Pelucuk Hakkan Harta Perundangan Siasatan JSJN Bukit Aman SAC Muhammad Faizal Yahya dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan Jabatan Perdana Menteri. Berikutan itu, Ketua Pegawai Keselamatan Juru Iring Yang di-Pertuan Agong Istana Negara Jabatan Pengurusan Kuala Lumpur ACP Muhammad Azani Omar dilantik sebagai Juru Iring Polis kepada Yang di-Pertuan Agong dengan memangku pangkat SAC. Kesemua pertukaran jawatan berkenaan juga berkuat kuasa 7 Ogos depan. Keselamatan cyber terus dipertingkatkan menerusi persidangan Cyber Defence and Security Exhibition and Conference 2023 CIDES 2023 yang bakal berlangsung pada 10 hingga 13 Julai ini di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia. Pengurusi Alpine Integrated Solution Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, CIDES 2023 platform mempamerkan kepakaran, penyelesaian dan teknologi canggih yang bertujuan memerangi ancaman keselamatan cyber semasa dan masa depan. Penganjuran CIDES 2023 bersempena Bulan Keselamatan Negara itu dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara, Agensi Keselamatan Cyber Kebangsaan dan Alpine Integrated Solutions Sendirian Berhad. Pertamanya dari segi ekosistem cyber security di Malaysia. Yang keduanya kita juga akan menceritakan tentang ekosistem cyber security ini di peringkat serantau dan globalnya. Kita juga akan mengadakan satu forum cyber security ASEAN dan dan forum cyber security Malaysia, dan yang akhir sekali itu kita akan adakan satu persidangan ICT-SO, ICT Security Officer. CIDES 2023 disertai hampir 200 pempamer dari 15 negara dan 50 speaker. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Alpha National.fm di Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ini pula melibatkan Liga Baseball Kebangsaan. 15 pengadil tempatan yang mengadili saingan Liga musim ini menjadi tumpuan. Lebih menarik, mereka diterajui oleh seorang wanita yang mendapat pengiktirafan daripada Persekutuan Baseball Asia. Menurut Nifizah Muhammad Taib, selain mengendalikan perlawanan, beliau juga perlu memastikan mutu pengadilan sentiasa berada pada tahap terbaik. Setiap game macam yang ada sekarang ni, kalau kita tengok dah 2 minggu berlalu, dia ada bantahan sebab kita hanya perlu call save out, strike ataupun ball. Okey. So di situ di mana kita punya posisi apa semua, itu dia ambil kira. Jadi kalau kata kita yakin dengan call kita, just call. Jadi kalau kata ada bantahan, sebab bantahan ini hanyalah pada side coach. Nifiza berharap dengan berkembangnya Liga Baseball Tempatan, barisan pengadil juga akan diperbanyakkan pada masa akan datang. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.